Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam sesi Abi Hard Talk. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan lah, terutamanya sekali para pendidik lah di luar sana. Pernah tak bila masuk mengajar dekat dalam kelas ni kan, bila nak interact dengan budak-budak, selalu kita tanya soalan kat dia orang, adakah anda faham ataupun tidak? Mesti selalu jawapan kalau pensyarah-pensyarah universiti tak faham. Ataupun sebenarnya kita tanya satu soalan, apakah yang terjadi sekiranya kalau kita buat macam ni sekian-sekian? Apa respon budak-budak tu ataupun student kita dalam kelas? Ramai yang macam tu kan, tunduk sebab dia tak nak dia yang kena pilih masa dalam kelas tu. Lepas tu kalau bila kita ditanya pun, bila kita tanya, Abu, jawab soalan ni, apa yang jadi macam ni? Apa dia jawab? Mesti kadang-kadang dia geleng kepala, dia tak nak. Dia rasa macam dia dia tak nak jawab. Ataupun dia kadang-kadang kita bagi masa pun, okey, apa jawapannya? Dia mesti tak nak jawab juga, kan? Kita pass kat orang lain pun sama geleng kepala juga. So senario ni selalu berlaku dalam kelas sebenarnya. Sebab apa yang telah kita lakukan dalam kelas tu, bila kita tanya soalan direct kat dia, kita jadi being cold on asking the question. Kita terus tanya soalan. Jadi memang sebenarnya itu adalah satu teknik yang salah. Kalau kita kata teknik ialah teknik interaktif, ini adalah satu teknik yang salah. Jadi end up cuma 4-5 orang. Kalau ada kelas tu 50 orang, mungkin 3-4 orang je yang akan bercakap dalam kelas tu, kan? Ini macam mana sebenarnya kita nak bagi pelajar-pelajar ni sebenarnya ada keupayaan pemikiran kritikal dalam masa yang sama, responsif dalam kelas. Okey, ni saya nak share satu teknik lah. Yang paling simple sebenarnya, teknik yang simple. Kalau kita buat, insya-Allah sebenarnya saya rasa dapat menjentik sedikit budak-budak tu, anak-anak murid kita dalam kelas tu supaya berfikir. Okey, teknik dia simple. Dia dipanggil teknik think, pair and share. Okay, think, pair and share ni macam mana sebenarnya? Okay, so instead of kita tanya soalan yang kita letak dekat slide kita tu, contohnya kita tanya terus kepada student, suruh student jawab. Apa yang kita buat ialah, bila kita ada soalan dekat atas slide, contohnya, okay, I would like you to think, okay, what is it? Apa yang berlaku sekiranya sekian. Okay, kita ada soalan kat atas tu. Okay, lepas tu apa yang kita buat ialah kita cakap kat student, now I would like you to think first for the next 30 second ataupun 1 minute. Jadi kita memberi peluang kepada pelajar-pelajar tu untuk berfikir. Okay, jadi selepas mereka berfikir 30 saat ataupun 1 minit, kita nak buat apa? Kan? Kita tanya dia orang ke? Tak. Kita kena bagi peluang kepada mereka supaya mereka dapat interact dengan kawan sebelah dulu. Okay, now I would like you to share your answer with your partner beside you. So that's the next step. Okay, tadi kita bagi peluang think, yang kedua ialah pair. Okay, kenapa kita buat macam tu? Okay, kenapa kita buat macam tu? Dia solution ni ialah kerana supaya pelajar-pelajar ni, satu, dia ada rasa confident. Oh, sekurang-kurangnya apa yang aku fikir ni samalah dengan kawan aku sebelah fikir, kan? Ataupun jawapan aku sama bodoh dengan jawapan yang sebelah, kan? Jadi pelajar-pelajar ni ada sedikit confidence supaya dia dapat berinteraksi dengan kawan-kawan dia tentang jawapan yang sama sebelum dia share dalam kelas. Yang ketiga, teknik ketiga, barulah kita minta dia share. Selalunya pairing ni dalam 2 minit ke 3 minit, minta dia orang share jawapan dia, apa solution dia. Okey, selepas tu barulah kita tanya, Abu, tadi apa jawapan kamu? Kamu yang kamu sembang dengan Ali tadi, apa jawapan kamu? Siti, apa jawapan kamu? Jadi itu adalah satu cara sebenarnya, cara yang paling mudah, teknik yang paling mudah untuk kita menjentik pemikiran kritikal di kalangan pelajar kita, supaya kalau dia tak nak respon dalam kelas, dia terpaksa respon dalam kelas, kan? Dan kita jangan pilih volunteer. InsyaAllah kalau kita dah minta pelajar-pelajar kita dah berfikir dan dah pair up dengan kawan-kawan, sepatutnya kita boleh tanya siapa-siapa saja dalam kelas tersebut. Dan tak perlulah dapat respon daripada semua orang, kan? Yang penting kita ambil respon dalam 2-3 couple, 3-4 couple, untuk bagi jawapan mereka. Itu dah mencukupi sebenarnya, kan? Di sini juga ialah satu aktiviti kita panggil formative assessment. Okay, formative assessment ni ialah di mana kita berupaya memberikan feedback direct kepada pelajar, sama ada apa yang mereka fikir itu betul ataupun salah. Okay, dan teknik ini boleh diguna pakai dalam lecture kita. Kita dah bagi lecture dalam 10 to 15 minutes, kita boleh gunakan teknik ni. Okay, think, pair and share. Simple je, think, pair and share. Jadi tak perlulah kita as a start lah, maksudnya tak perlu kita risau nak gunakan teknik yang
gempak-gempak kan, untuk membentuk pemikiran kritikal di kalangan pelajar kita ni dalam kelas. Dan kita sepatutnya dengan cara macam tu, insya-Allah tak adalah pelajar-pelajar kita yang kerik-kerik kan kalau dia tak boleh nak jawab lagi apa-apa soalan yang kita bagi kepada dia. So ingat, think, pair and share. Please subscribe to the channel, like this video and comment on it. Boleh tak cerita pengalaman korang dalam kelas bila mengajar tentang teknik-teknik yang diguna pakai dalam kelas? Okay? Thank you.